Selamat lemai serta mari kita bebasa dengan semua. Aku Esna Nala dekat buku kita buletin UKAS bagi Iban. Kita terus ngagai isi berita. Sitak Limbang ba Utara Sarawak belak dekat ngasai ke Pemansang bakal menua bukai di negeri itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Duraman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah. Ketegalnya Perintah Sarawak bisik numbuh ke agensi Pemansang Menua Utara NRDA dikena nentu ke Pemansang oleh majak adik gagak berpilih Limbang Enggau Lawas. Saya dengan rakan-rakan telah menubuhkan NRDA. Kerana kita tahu bahawa kawasan ini berkendakan pembangunan infrastruktur yang structured dan yang akan memberi manfaat kepada rakyat di kawasan ini. Dan kawasan ini pula berkendakan dana yang banyak disebabkan oleh kos materialnya tinggi. Maka sebab itu saya kata we form this NRDA dan kita beri peruntukan khas kepada NRDA 1.5 bilion ringgit. Ia berjakuk munyinya mai berjadi ke program Sarawak Aku Sayang di Long Tuma, Lawas, kena hari 2. Bekal dengan programnya, ia madah ke programnya ukai baru digagak, tangkal diatur sebelum pandemik COVID-19, tinggal tuju mandang ke pengawak ke digagak UPIS Menteri, UPIS ngau agensi Perintah Sarawak, seraya negap kagik kawal pemesai Perintah Sarawak ngau rakyat mayuah. Berperkara bukai, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, megak madah ke Perintah Sarawak, dekat ngagak projek Padang Bilun Lawas Renggat Keterubah. Projeknya aku ia dekat berkena ke belanja 600 juta ringgit, tibelak dekat ngemujur kagik pengermai Pemansang berpelilih lawas. Kalaulah kerajaan pusat tak mau demi untuk orang lawas, kita buat airport sendiri. Bukan murah. Berapa? 600 juta. Orang KL tak mau kasih, biarlah kita yang buat. Bukan saya nak sombong. With all humility, kerana orang lawas sudah tunggu begitu lama. Maya pengeraminya Premier Sarawak megak bersetuju engau peminta sapit Menteri Perengga Pengangkut Malaysia, Dato' Henry Sum Agong, ngagak penyangkai kapal di Lawas. Pemansangnya aku ia berguna dikena matak mayu hagik pemeranak pukuk, hari menobukai datai ke Lawas. You are going to have deep port, pelabuhan. Kerana sudah ada pelaburan nak datang ke sini, kenanya front Brunei Bay, dan ia adalah mempunyai dalam, laut yang dalam. Kelimpah harinya aku ia, jalai alun megak dekat digagak, ketegal bak tuju ke Sebaka, seraya mai pengelantang ngagai rakyat dia. Kelimpah Pemansang, mainnya megak Premier Sarawak, madah ke Perintah Sarawak ngemerat ke perkara pengelikun antara menua. Ku ia tuk yang kaum pengelikun antara menua di Bakelalan, engau terbeduk, tibelak mungkur pengawak ngemanah ke pintu penama, dikena nyeliah ke orang menua bukai tamak engau narai pemendar. Tadi disebut border post. Ini keselamatan kita. Menteri Kuala Lumpur datang, saya dengan tengah sama. Di northern part, we must have our border post. Kerana banyak orang yang masuk-masuk di sini mempertahankan safety of Sarawakian. Setuju, termasuklah Tebedu. Kelimpah harinya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, madah ke Perintah Sarawak belak ngemerat ke perkara pelajar, diulih daripada hari pemujur berempu 5 buah universiti peribad di negeri itu. Saya sudah ambil 5 universiti. Ketin sekarang kita punya. Nama saja Ketin dari Australia. 100% Sarawak own. Swinburne University 100% Sarawak own, sudah ambil. Technology University Sibu 100% Sarawak own. ICAT sudah naik jadi University College 100% Sarawak own. Sentec untuk postgraduate program pun Sarawak own.
Berprogram bukai Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, madah ke pengawak numbuh kepelian besar industri halal 2030 HIMP 2030, nipak 7 penumbuh pelian pemansang ekonomi udah COVID-19 PCDS 2030. Ku ia untuk megak ngelai industri halal patut dikemerat serta disungkak ke belama. Ia madah ke perkaranya nengah teks ke dibaca sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 ngau kawal negeri Perintah Besar, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, maya program inisiatif bajet 2022, berseremai program Jelajah Halal Malaysia 2022, Renggat Sarawak di Kuching kena hari 2. Kerajaan Sarawak menyokong penuh pelaksanaan HIMP 2030 yang berdasarkan kepada 7 teras strategik utama, iaitu menggalakkan tawaran industri halal yang berkualiti, inovatif dan berdaya saing, membangunkan syarikat-syarikat tempatan yang berdaya saing, serta memacu peningkatan sosio-ekonomi yang lebih mampan, seimbang dan menyeluruh. Pelan ini juga dilihat bergerak seiring dengan pelan kita sendiri di negeri Sarawak, iaitu strategi pembangunan ekonomi pasca COVID-19 PCDS Post COVID Development Strategy 2030 yang memberi penekanan terhadap sektor pertanian untuk mengeluarkan makanan berkualiti dari segi nutrisi, baik untuk diet dan kesihatan, seterusnya memaju Sarawak menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Premier Sarawak megak madah ke diri andal, langgur engau pelin ke udah dilanggar, berlanggur pemansang Malaysia lumpar ke-12, engau HIMP 2030, oleh ngau industri halal datai bertikas ketinggi agi. Berita dah tahu. Rakyat berpilih lawas ditangkan merik sukong ngagai calon gabungan Parti Sarawak GPS, Dato' Henry Sum Agung pengawak berpilih besar ke-15 PRU 15 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amawan Tengah Aliasan madah, kebuah pihak laban Dato' Henry udah mandang ke diri, gawak engau manah serta maik-mayuh pemansang ngagai pelilih lawas. Ia madah ke Dato' Henry Sum mujur ngigak belanja, dikena ngagak Maktab Rendah Sains Mara MRSM kelimpah mayuh projek bukai, bakal projek jalai ngau projek ngadu ke rumah ngelamak tu. Lalu berlanggur pemansang, Perintah Sarawak megak ku ia, dekat medak lawas jadi menua ke oleh mata pemeranak pukuk serta dagang miat ngau jalan pemesai. Ia madah munyinya mai program jelajah ranting Kampung Aru Ulu lawas kena hari 1 tu tadi. Nambah kejaku ia Dato' Amarawan Tengah megak madah ke Perintah Sarawak semampai ransi yang dekat ngemansang ke menua lawas. Ku ia tu nyengkau mengagak perangka guna infrastruktur kelimpah merambuk ngagak jematan di Sundar ngau projek Padang Bilun Lawas Renggat Keterubah. Agi nampung isi berita. Gabungan Parti Sarawak GPS nadai kawal ngau parti hari menua bukai. Derangka perkara tu calon GPS berparlimen Santubong Dato' Sri Nancy Shukri madah GPS tentang parti menua tu empu. Sebenarnya orang Sarawak faham selama ini sebab kita tidak mengikatkan diri kita dengan mana-mana parti pun. So, kita GPS adalah satu parti yang tersendiri. Kita membuat keputusan tanpa merujuk kepada mana-mana parti. Dari situ orang Sarawak pun sudah tahu kita tidak lagi bersama dengan parti-parti yang berkaitan dengan negeri-negeri lain ataupun parti dari Semenanjung. Kita hanya bersendirian dan insya-Allah kalau kita menang kita akan bersama dengan parti yang kita boleh bekerjasama dengan mereka untuk menubuhkan kerajaan. Ia bercakap munyinya mai program bertemu dengan rakyat di Semeriang kena hari 2. Minyak megak ia madah ke menua Santubong, mayuh ngembon penauk ti ulih dikemansang kagi buat perkara dagang temuai. Ko ia Santubong sitik menua lain menemuai di Sarawak, kagi bisik produk baru ulih dikemansang kagi. Masa ini selepas COVID ni kita banyak menumpukan kepada domestic tourism. Jadi sebab itu saya rasa kali ini adalah baik untuk kita juga memperkenalkan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi banyak yang kita lihat di Santubong ini. Sudah ada sekarang ini di Kampung Santubong sendiri sudah mempunyai legenda yang sendiri, ada Makam Sultan Tengah, cerita Puteri Santubong, gunungnya.
dan ada pelbagai lagi perkuburan kita nampak dekat situ yang mempunyai sejarahnya sendiri, dan insyaAllah akan kita terokai juga supaya ianya menambahkan lagi produk pelancongan di negeri Sarawak ini. Ya. Berita di Miri. Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS mampai nyukong pengawal rakyat ke dekat numbuh ke koperasi bermenua sidang. Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Kemegak Adun Mulu, Datuk Gerawat Galamadah, perintah ndam ransang rakyat ngemansang ke tanah sidak ngau cara berbala mayuh, ngambil ke pengawaknya mujur agi di kerja. Ambil ke banding Koya, bakal Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM udah merik belanja RM80,000 dikerak ngepun ke pengawak numbuh ke koperasi pembangunan Lugan Enseluai Berhad Miri, ngatur program ekonomi berkawal ngau pengawak bertanam betupi. Ia madah ke perkaranya, maya pengerami berjadi ke Dewan Perpaduan Anjan Anak Unggi, Lugan Enseluai Lubuk Nibuang kena hari Minggu tuk tadi. Berpengeraminya, calon GPS Berparlimen Baram, Dato' Anyi Ngau, madah ke perkaranya belak senutuk engau pengeransin GPS, kedekat ngemansang ke menua pesisir, dengah pengawaknya dia ke bantu belanja tau ke ngatur kurs. Koya sawap ada agensi perintah bakal SKM-nya berguna benar, lalu ngarap ke raban koperasi oleh berambil oleh hari perkaranya. Kita terus ngagai berita ngau pengericah pemanja jalai di Kota Semerahan, tid intak ketambai Gabungan Parti Sarawak GPS, berserimai ngau pengawak berpilih besar ke-15 tu. Kami berkongsi keriput dari pemerintah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ke bisi data yang lawak palanya. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqbal Hamjani yang kini berada di P197 Kota Semerahan bagi meninjau perang bendera di antara parti-parti yang bakal bertanding di pilihan raya umum ke-15 kelak. Apa yang dapat kita lihat sekarang ini ialah perang bendera di kawasan P197 Kota Semerahan dipenuhi dengan bendera parti GPS. Akan tetapi parti lawan juga tidak berhenti untuk mengalah untuk turut serta meletakkan bendera bagi kawasan parlimen ini. Peperangan ini dapat dilihat antara dua parti yang bakal bertanding di mana satu lawan satu yang bakal berlangsung pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 kelak. Jadi ikuti perkembangan kami untuk menemu bual beberapa orang penyokong di kawasan parlimen ini. Kat kampung tu dah banyak juga bendera sida pasang. Jadi nampaklah sia dekat kampung tu, dekat area Semerahan tu ada semangat nak mengundi, especially parti yang ditanding lah. Dan nampak juga dekat sia ada persaingan hebat antara dua parti tu. Jadi kami harap mana-mana orang di luar nun olahlah pilihan yang bijak dalam mengundi. Kita pun tahu apa yang dah dipolah oleh yang sebelum-sebelum tu banyak membangunkan Sarawak. Jadi kesianlah dapat tangga macam ni. Olahlah pilihan yang bijak. Kita sokong GPS. Perang bendera sudah bertaburan di sana sini. Harap-harap GPS menanglah. Menang, mungkin dia dapat membelah di keadaan di Pangkalan Teri ini sunyi sepi. Mungkin dapat dia kerjaan membelahkan cuaca perang. Ada yang tidak pelancongan, mungkin menambahkan ekonomi kami berniaga kat sini lah. Kat Semerahan tu ada penuh lah bendera GPS. Kami harap GPS menang lah tahun tu. Takat tu GPS lah memang banyak lah bendera memang dah dikibar kat Semerahan tu lah. Kami harap Datuk Rubiah buang menang lah pilihan raya kali tu. Okay. Sekian laporan daripada saya Nur Iqbal Hamjani. Kita kembali ke studio. Berita kemudian di lemah itu. Festival Gendang Sarawak FGS nyadi kepelasar ngetan ke main lama bermukun ngau Gendang Sarawak. Derang ke perkara tu, Kop Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah, main lamanya patut benda dipandang kelebih hagi ngagai rebak baru. Untuk mengangkat kembali kesenian, warisan, tradisi dan juga budaya bergendang dan bermukun yang mana ia perlu diserlahkan kerana keunikan dan juga keindahan nilai seninya. Selain itu, ia juga memberi ruang antara pemimpin dan juga masyarakat serta komuniti untuk saling beramah mesra, bersua muka dan lebih merapatkan lagi ukhuwah dan silaturahim. Festival ini turut memberi ruang
untuk mempelbagaikan elemen seni dan juga budaya melalui falsafah kehidupan yang harmoni dan berlandaskan elemen kerohanian. Kita merasa bertuah kerana tradisi bergendang ini masih lagi terlaksana di hampir setiap bahagian yang ada di negeri Sarawak. Baiknya di Semerahan, baiknya di Kuching, baiknya di bahagian Miri, amat diminati di kawasan-kawasan seperti Sibuti, Bekenu dan sebagainya. Seperti semua sedia maklum, tradisi bergendang dan bermukun hanya ada di Sarawak. Tidak ada di negeri-negeri lain. Tapi mungkin ada di Brunei Darussalam. Ia berjakut menyenyak menjadi ke program Festival Gendang Sarawak FGS 2022 ke diatur di Waterfront Kuching pai lama tu tadi. Programnya diatur 3 hari berungguk berengkah 4 nyentuh 6 November 2022 tik megak dipelak di sumpulang kau seminar kearifan tempatan Pergendang Sarawak. Nambah kejakut ya, Dato' Sri Abdul Karim madah kemain kau adat asal patut ditan ke suririh kau ubah dunia. Tuk kuya oleh dipedak bermenua mansang alai main kau adat asal menggang dijaga ngambil kena punas. Kita menghadapi arus globalisasi yang semakin mencabar, yang memerlukan anjakan paradigma yang pantas. Seharusnya adalah seni warisan adat tradisi bergerak seiring supaya ia menjadi jati diri dan menunjang dalam peribadi kita. Ini kerana kita perhatikan di negara-negara maju, walaupun sejauh mana kemajuan yang diterima, tetapi seni budaya tradisi masih kukuh terpahat di hati mereka, menjadikan ia tidak luput ditelan zaman. Pada pandangan saya, seni dan juga budaya itulah yang menjadikan sesebuah negara itu seimbang dari segi kemajuan zahir dan juga lahiriahnya. Masyarakat akan lebih menghargai nilai dan norma dengan adanya penggesian di hati mereka mengenai pentingnya menjaga seni warisan tradisi turun-temurun kerana ia mengandungi falsafah kehidupan yang amat tinggi. Nakak tu dulu di si malam geleng aku Esnanala, berita kesilagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS, yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my, enggak UKAS channel di YouTube. UKAS hashtag berkongsi penerang kamat. Selamat malam.